Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sambung membicarakan sebahagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah, ya. Tak tahu dah ada buku lagi ke tak ada, kan? Ada, kan? Muka surat berapa? 26. Tak masuk lagi, ya? Masuk dah sikit dah. Iaitu berkenaan dengan muka surat 26, 27, beriman kepada para nabi, beriman kepada para nabi, beriman kepada para rasul. Jadi salah satu perkara asasnya kita beriman kepada para nabi, kita beriman kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum, ya, sebahagian daripada para rasul. Banyak ni, ya. Sebahagian daripada para rasul, qad qasasnahum, kami, yakni Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan. Allah Ta'ala telah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat hadis, ya, dalam riwayat hadis dikatakan bilangan para nabi 124,000. Daripada 124,313 adalah rasul. Daripada 313, 25 rasul ni disebut di dalam Al-Quranul Karim. Di 124,000 para nabi, daripada 124,000, lebih kurang lah. Sebab riwayat hadis ni dhaif. Riwayat hadis ni dhaif. Tapi walaupun riwayat hadis tu dhaif, tak ada masalah. Sekadar nak menyatakan bilangan nabi tu banyak, ya. 124,000. Kemudian daripada 124,313 dilantik menjadi rasul. Ambil daripada sinilah. Sebab sebelum jadi rasul mesti jadi nabi dulu. Kerana pangkat rasul lebih tinggi daripada pangkat kenabian, ya. Daripada 313 ni, 25 disebut di dalam Al-Quranul Karim, ya. Maka di sini kita faham, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan ada lagi rusul lam naqsushum 'alaik. Kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak ceritakan. Jadi Allah Taala cerita 25 dalam Quran, 313 tolak 25 berapa? 280 lebih lah, lebih kurang 280 lebih Allah Ta'ala tak ceritakan, ya. Banyak lagi lah, ya, Allah Ta'ala tak cerita. Jadi hari ni hari Wesak dah. Wesak ni Buddha dah, kan? Boleh jadi tak Buddha tu seorang rasul? Boleh jadi, wallahu a'lam, kita tak tahu, kan? Boleh jadi. Sebagaimana, tapi orang sembah Buddha dan sebagainya, wallahu a'lam. Macam Nabi Isa lah. Nabi Isa tak suruh sembah dia. Tapi Nabi Isa disembah,
diminta hajat, Nabi Isa diangkat sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Tapi yang tu jelaslah ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi barangkali Buddha pun wallahu alam dengan pengaruh dia tu, barangkali dia sampaikan dakwah dan sebagainya, tapi berlaku penyelewengan, wallahu alam. Sebab kalau kita tengok zaman Nabi Isa dengan kita 2022, 2000 tahun lebih kita dengan Nabi Isa alaihissalam. Buddha dengan kita lebih kurang 2500 tahun. Buddha dengan kita 2500 tahun, sebab dia 400 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi mungkin banyaklah sejarah dia yang kita tidak tahu. Jadi ini mana ada rasul yang Allah Taala cerita, banyak lagi rasul yang Allah Taala tak cerita. Jadi sebab itu bila kita baca dalam Al-Quran 25 ni, dia main kawasan mana? Dia main kawasan semenanjung tanah Arab tu lah. Kan? Semenanjung tanah Arab, Yaman, belah Iraq, Baghdad, Pasir, kawasan tu lah. Kawasan Jepun tak ada lagi. Ada tak kawasan Jepun? Allah Ta'ala cerita tak ada rasul di kalangan orang Jepun? Tak ada. Ada rasul tak sebelah Cina? Cina penduduk dia lebih 1 bilion. Arab baru 300 juta. Arab 300 juta tu berapa orang Nabi tu yang Allah Ta'ala cerita? Takkanlah Cina tu 1 bilion tak ada seorang rasul pun? Sudah tentu ada. Dah kalau ada, kenapa Allah Ta'ala tak cerita? Karena Allah kata wa rusulan lam naqsussum alaik. Ada lagi rasul Allah Ta'ala tak ceritakan. Banyak lagi tak cerita. Ya. Dan tak ada kepentingan pun Allah Ta'ala nak cerita semua perkara tu. Ya. Tidak ada kepentingan iman kepada kita untuk Allah Ta'ala ceritakan semua perkara. Ya. Kerana apa? Kerana keimanan kita ni ialah beriman secara asas sahaja. Ya, iaitu Muslim Sunni beriman dengan semua Nabi dan Rasul. Kita beriman je adanya Nabi, adanya Rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lantik. Bilangan Nabi banyak, namun nas Al-Quran menjelaskan sedikit daripada bilangan Nabi dan Rasul itu. Sebagaimana firman Allah tu, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsussum 'alaik. Dan beberapa rasul terdahulu kami, yakni Allah, telah ceritakan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, dan ada banyak rasul lagi yang kami, yakni Allah, tidak ceritakan kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran disebutkan 25 nama rasul. Ya, 25 nama rasul. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah, ya, manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita beriman 25 ni ya. Walaupun dalam Al-Quran disebut nama-nama tu, tetapi para ulama menetapkan bahawa tidak menjadi kewajipan kepada kita untuk menghafal semua nama. Tidak menjadi kewajipan. Ya, sekadar kita beriman je. Maknanya kalau orang tanya Yaqub Rasul, ya Yaqub Rasul, setakat tu cukup dah. Ilyas Rasul, asalnya ada kot Rasul nama Ilyas, duk dengar-dengar ada, cukup dah tu. Ya. Apa lagi Ilyasa, nama yang pelik sikit kot, Ilyasa Rasul, asalnya Rasul kot, cukup dah takat tu. Jadi tidak menjadi syarat sah iman menghafal semua nama tu. Kalau tidak ni rasa tak sah iman belaka. Kalau kena hafal kan. Sudut Adam, Idris sampai habis kan. Saya pun takat 6 7 je. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf. Apa itu tak pernah ingat dah susunan itu kan. Jadi ulama mudahkan kepada kita, ijtihad para ulama, tidak menjadi kewajipan untuk kita hafal nama para nabi. Ya. Sama juga dengan kitab. Kita beriman Al-Quran kitab Allah. Ya.
Tidak menjadi syarat kena hafal Al-Quranul Karim. Tidak menjadi syarat hafal Al-Quranul Karim. Kan? Kalaulah syarat sah iman kena berhafal Al-Quranul Karim, tu imam seorang je pun yang beriman dalam masjid ni, kan? Kita semua tak hafal Al-Quranul Karim. Jadi agama kita ni dia mudah. Beriman Al-Quran, kitab Allah, cukuplah. Kemudian jadikan Al-Quran sebagai panduan kita lah. Hafal tak ada, tak wajib. Cuma kalau kita hafal tu fadilah lah, fadilat dia ada kelebihan besar apabila kita menghafal Al-Quran Karim. Kemudian kat firman Allah, kita wajib beriman semua ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qulu amanna billah. Katakanlah bahawa kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman apa yang diwahyukan kepada kami, yakni Al-Quran, kita beriman. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim lah, suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan apa yang diwahyukan kepada Nabi Ismail. Walaupun tak ada kitab, tak ada suhuf, tapi wahyu tu ada, kita beriman. Wa Ishaq, dan kami beriman kepada Ishaq, Nabi Ishaq. Wa Ya'qub, dan juga Nabi Ya'qub. Wal asbat, dan asbat. Al-asbat maknanya keturunan daripada nabi-nabi tersebut. Keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub tu al-asbat, disebut sebagai al-asbat. Kemudian wa ma utiya Musa, dan kami beriman apa yang diwahyukan, diberikan kepada Nabi Musa. Wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kami beriman apa yang diberikan kepada para nabi daripada Tuhan mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut khusus dulu, sebut secara khusus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, Ismail, Ya'qub dulu dah. Ishaq, Ya'qub. Ya'qub, lepas tu Ya'qub, lepas tu Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian sebut wan nabiyun. Wan nabiyuna, umum. Mula-mula sebut secara khusus beberapa orang, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Musa, Isa tu. Wal asbat, asbat sini. Kemudian apa yang diberikan kepada para nabi. Banyaklah nak sebut tu. Allah Ta'ala umumkan para nabi sahaja. Kita beriman semua sekali. Jadi apa yang diberikan tu secara asasnya sama je lah dari sudut akidah, iaitu beriman bahawa tiada Tuhan yang sebenar selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidahnya adalah sama. Kemudian kata Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak bezakan seseorang pun daripada mereka, daripada para nabi, para rasul tu. Kita tak bezakan. Maknanya kita beriman semua sekali. Jadi yang membezakan kalau kita beriman dengan sebahagian rasul, kita tidak beriman dengan sebahagian rasul, itu kita bezakan. Misalnya kalau Nasrani, dia beriman kepada Nabi Isa, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nasrani beriman Nabi Isa, dia tak beriman kepada Nabi Muhammad. Yahudi, dia beriman kepada Nabi Musa, tapi dia tak beriman kepada Nabi Muhammad. Maka situ dia nufarriqu, dia bezakan di antara rasul. Dia bezakan di antara rasul. Jadi asas imannya ialah la nufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak bezakan di antara para rasul. Maksudnya semua sekali kita beriman. Kita beriman bahawa mereka adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bedakan di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya serah diri kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam kita beriman kepada para rasul ni, dalam beriman kepada para rasul, para ulama menyebutkan beberapa sifat, beberapa sifat yang wajib ada kepada setiap rasul. Para ulama menyebutkan beberapa sifat yang wajib ada kepada para rasul, iaitu para rasul bersifat dengan sifat yang mulia. Asasnya semua sifat mulia. Asalnya semua sifat mulia. Sifat pemaaf ada kepada setiap rasul. Sifat dermawan ada kepada setiap rasul. Kan? Ada cerita Arab Badawi datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tu dia bercakap kasar dengan Nabi, dan dia buat kasar sikitlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tarik selendang kot. Kan selendang tu kan, kalau sekarang serban kita pun orang tarik pun berbekas juga kat sini kan. Jadi dia tarik kasar sikit dengan Nabi tu. Kemudian dia minta apa? Dia minta supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi harta yang ada kepada Nabi Muhammad. Kerana harta tu harta Allah, bukan harta Nabi Muhammad. Jadi dia hujah. Dia kata harta Allah Ta'ala. Dalam riwayat tu harta Allah. Memang hakikatnya harta tu adalah harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua perkara. Satu, dia bertindak kasar dengan Nabi. Yang kedua, lepas tindak kasar terus minta. Jadi kalau kita bagi kan tak bagi? Kalau kita tak bagilah. Kalau kita tak bagilah. Tapi Nabi Muhammad ni akhlak dia mulia, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap kepada dia bahawa antara dalam riwayat tu, Allah Ta'ala akan balas terhadap perbuatan kamu tu. Sebelum Nabi nak bagi tu, Nabi jawab dulu, Allah Ta'ala akan balas perbuatan kamu tu. Perbuatan dia berkasar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanglah masa dia buat tak elok kan, buat jahat dengan Nabi kan. Bukan kata dengan Nabi, dengan kita, dengan manusia pun kita buat jahat, akan ada balas salah nanti di akhirat nanti. Jadi Nabi jawab, nanti Allah Ta'ala akan balas perbuatan jahat kamu tu. Tetapi Arab Badawi ni kata tak, Allah Ta'ala tak akan balas macam tu. Lebih kurang begitulah maksud dia. Allah Ta'ala tak akan balas. Pasal apa? Nabi tanya pasal apa? Kerana Muhammad ni dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kata Nabi Muhammad ni, Arab tu hujah, manusia nama Muhammad ni, Nabi Muhammad tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi takkanlah Nabi Muhammad akhirat nanti nak tuntut ni Arab Badawi ni, ya Allah kau seksa dia pasal dulu dia berkasar dengan aku. Maknanya balas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan tuntutlah benda tersebut. Jadi adakah Nabi Muhammad akan tuntut di akhirat ni pasal Arab Badawi ni kasar dengan Nabi? Arab Badawi ni jawab kepada Nabi Muhammad, Muhammad tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya sifat Nabi Muhammad ni akhlak mulia, membalas kejahatan dengan kebaikan. Sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai dengan dasar dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Allah Ta'ala suruh tolak kejahatan tu billati hiya ahsan. Dasar dalam Quran, tolaklah kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Ini dasar dalam Al-Quran Karim. Jadi Nabi Muhammad bila cerita Arab Badawi tu kata
Muhammad tak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Maka Nabi Muhammad pun tak jawab, senyum gelak aja. Dan Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat bagi kepada, letakkan atas unta Arab Badawi ni barang-barang kurma, gandum dan sebagainya, ya, bagi penuhlah unta tersebut, ya. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau orang minta sedekah buat macam tu, nah, babailah, tak bagi dah kan. Kan, walaupun niat asal nak bagi dah, tapi tak jadi dah, tak bagi dah. Kerana apa? Kerana kita tidaklah semulia akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi asasnya tuan-tuan, para rasul bersifat dengan sifat yang mulia. Walaupun banyak sifat mulia ni, tetapi para ulama cuma sebutkan 4 sifat je. Ada 4 sifat yang wajib. Ya, ada 4 sifat yang wajib tanpa menafikan sifat-sifat yang lain. Bukan 4 ni je, banyak lagi sifat. Cuma ulama bilang setakat 4 ni saja. Sebagaimana sifat Allah Ta'ala banyak. Sifat Allah Ta'ala banyak, tetapi ulama bilang sifat Allah Ta'ala 13 ataupun 20. Adakah Allah Ta'ala ni ada 13 sifat ni je, 20 sifat? Tidak, banyak lagi. Cuma dari sudut kiraannya, sekadar hafalan kita, cukuplah sekadar 20 sifat tu. Maka sifat para nabi, para rasul ni banyak juga, banyak. Cuma ulama sebut 4 sahaja, ya. Iaitu yang pertama siddiq, benar. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat fatanah, cerdik. 4 sifat ni. Iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wadhkur fil kitab Ibrahim. Ini sifat yang pertama. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Ya, wazkur fil kitab. Ingat fil kitab, di dalam kitab Ibrahim. Ya, wazkur fil kitab Ibrahim, dan ingatlah di dalam kitab, ya, di dalam Al-Quran akan Nabi Ibrahim. Ingat di dalam kitab akan Nabi Ibrahim. Ingat, Allah Ta'ala suruh ingat, ya, suruh ingat kepada Nabi Ibrahim. Ingatlah, ambil pengajaran apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wazkur fil kitab Ibrahim. Ingat. Banyak lagi lah sebut. Ingat Nabi Hud, ingat Nabi Saleh, ya. Ambil pengajaran daripada cerita-cerita yang berlaku kepada mereka ni. Ada saya tengok dalam satu kitab pasal kubur Nabi Hud. Kubur Nabi Hud di Yaman. Kubur Nabi Hud di Yaman. Dikatakan ada kubur Nabi Hud di Yaman, ya. Jadi salah satu hujahnya ialah kenapa ada kubur Nabi Hud tu? Salah satunya kerana Allah Ta'ala suruh ingat kepada Nabi Hud. Allah Ta'ala suruh ingat kepada Nabi Hud. Jadi adalah kubur Nabi Hud di Yaman tu, dijumpai. Cuma saya rasa penghujahan tu tak berapa kuat lah. Penghujahan tu tak berapa kuat, ya. Sebab Allah Ta'ala suruh ingat, bukan suruh cari kubur Nabi Hud, kan? Kalau suruh cari kubur Nabi Hud, mana kita nak kena cari kubur Nabi Ibrahim juga. Wazkur fil kitab Ibrahim. Boleh faham, cara penghujahan. Jadi penghujahan tu tak berapa tepat lah, cara penghujahan tu, ya. Kerana ingat kepada Nabi Hud tu bukan suruh cari kubur Nabi Hud. Entah betul entah tidak kubur Nabi Hud, wallahu alam, kita tak boleh pastikan. Sebab para ulama cuma menyatakan yang pasti, yang ijma' ialah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu confirm. Kubur nabi-nabi lain qila wa qala. Orang ni kata begini, orang tu kata begitu, kan. Ashabul Kahfi kat mana pun tak tahu, tak jumpa lagi. Apatah lagi Nabi Hud. Susah kita nak tentukan, ya. Cuma dikatakanlah. Jadi orang sana kata itu kubur Nabi Hud, kita pun sebutlah dikatakan. Betul ke? Wallahu alam, kami tak tahu. Dikatakan itu kubur Nabi Hud.
Dikatakan sahaja ya. Jadi yang suruh ni bukan nak suruh ingat macam tu. Ingat je, ingat Nabi Ibrahim, ingat kisah dia, ingat perjuangan dia, apa ibrah dia. Ingat Nabi Hud, ingat cerita Nabi Hud, apa perjuangan dia, kisah dia. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala suruh uzkur ni, ingat ni, maka para ulama pun tulislah kitab Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Kisah para nabi, kisah-kisah para nabi, pasal melaksanakan perintah Allah, wazkur, ingat kepada para nabi, ingat kepada para rasul. Baik, jadi mana sifat dia? Innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ini poin dia. Para nabi itu sifat siddiq. Sesungguhnya Ibrahim ni adalah Nabi Ibrahim ni seorang yang siddiqan, seorang yang benar, nabiyya, dan dia adalah seorang nabi. Ya. Jadi daripada ayat ni kita faham bahawa para nabi, para rasul bersifat dengan sifat siddiq. Pasal ada perkataan siddiq. Sebagaimana Nabi Ibrahim ni nabi, nabi-nabi yang lain pun nabi juga. Nabi Muhammad pun nabi, Nabi Nuh pun nabi, Nabi Saleh pun nabi, semua nabi. Jadi kemudian Nabi Ibrahim ni siddiq, membenarkan, sifat siddiq, sifat benar, membenarkan. Nabi-nabi yang lain pun ada sifat siddiq. Jadi daripada situlah ulama menyatakan bahawa sifat siddiq, sifat benar ni adalah sifat wajib bagi setiap rasul. Sifat siddiq adalah sifat wajib bagi setiap rasul. Jadi sebab itu kita baca dalam sejarah, kita tak akan jumpa seorang nabi menipu, seorang nabi bercakap tidak benar. Cuma ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan tidak siddiq, menipu. Ada cerita kan. Salah satunya Nabi Ibrahim dengan isteri dia. Nabi Ibrahim dengan isteri dia menghadap satu raja, Raja Namrud kalau tak salah kan. Jadi raja tu tanya, siapakah perempuan ni? Isteri Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tak kata isteri dia. Nabi Ibrahim jawab, ini adalah saudara perempuan aku. Ini adalah saudara perempuan aku. Jadi Nabi Ibrahim tipu ke tak tipu? Pasal apa helah? Nabi Ibrahim siddiq, benar. Semua rasul sebenar, mesti cakap benar. Salah satu kita fahaman siddiq ni kan. Tapi dalam kisahnya Nabi Ibrahim jalan dengan isteri dia. Raja tanya siapa? Patut dia mengakulah isteri dia. Tapi Nabi Ibrahim tak mengaku isteri. Dia kata ini saudara perempuan saya. Adakah Nabi Ibrahim menipu? Tidak, Nabi Ibrahim tidak menipu. Nabi Ibrahim maksudkan saudara perempuan dalam akidah, dalam agama. Maknanya Nabi Ibrahim satu akidah dengan perempuan dia, dengan isteri dia ni. Cuma dia tak kata isteri, dia kata saudara perempuan. Adalah sebab-sebab tu. Sebab kenapa dia tak sebut isteri tu, ada sebab yang lain lah. Mungkin keselamatan, helah dan sebagainya. Tapi bukan maksud Nabi Ibrahim tipu. Nabi Ibrahim maksudkan, kata para ulama, itu adalah saudara seagama, satu akidah. Kita lelaki pun boleh guna lah helah ni. Malah nak mengaku ada isteri kan, ni saudara perempuan. Jaga-jaga, makcik-makcik, kakak-kakak kan, bawa berjalan raya. Itu siapa tu? Oh, tu saudara perempuan kan. Tipu tak? Wallahu a'lam. Tengok niat masing-masing. Kita tak ada masalah. Niat nak tipu kan, itu hal kita lah. Tapi kehormatan seorang nabi, seorang rasul. Ada cerita Nabi Ibrahim yang kita kata macam menipu tu.
kehormatan seorang nabi, maruah seorang nabi, tidak. Nabi Ibrahim tidak menipu, kerana Nabi Ibrahim itu adalah siddiq, seorang yang benar. Jadi apa aja cerita-cerita yang pelik-pelik, yang riwayat yang kita rasa tak sesuai dengan maruah seorang nabi itu, kita kena tafsirkan bagi elok sesuai dengan prinsip innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang yang siddiq, lagi seorang nabi. Begitulah cerita nabi-nabi yang lain pun dan sebagainya kena perhalusi betul-betul. Sebab itu riwayat. Riwayat tu kita kena sesuaikan dengan prinsip, ya. Sesuaikan dengan dasar dalam agama kita. Sebab beza dia bila satu riwayat ya, kalau nak lawan dengan dasar ni dibuat oleh para ulama berdasarkan asas-asas dalam Quran dan hadis-hadis Nabi. Ulama buat satu dasar tu, seorang Nabi tak boleh cakap bohong berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dia timbul satu dasar, satu prinsip. Ya. Jadi kalau datang satu cerita, dua cerita yang pelik-pelik, kita kena sesuaikan dengan dasar. Kerana dasar ni diambil daripada pelbagai ayat Quran, diambil daripada pelbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang satu cerita kata Nabi menipu, kena sesuaikan. Boleh jadi riwayat ni tak betul. Kalau riwayat ni betul, kena sesuaikan dengan dasar. Itu cara faham dia, ya. Sesuaikan dengan dasar yang telah diijtihadkan oleh para ulama. Kerana dasar tu diambil daripada Quran, diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil dulu satu sifat pada hari ini, iaitu sifat siddiq, sifat benar setiap para nabi dan juga setiap para rasul. InsyaAllah bulan depan kita sambung sifat yang kedua tu. Sifat yang kedua iaitu sifat tabligh. Sifat yang kedua sifat tabligh, sifat menyampaikan. Ayat dia panjang sikit. InsyaAllah kita sambung bulan depan, ya. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.